Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim wa la talbisu bil haqq wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu campurkan kebenaran dan kebatilan sekiranya kamu mengetahui. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia saudara Murtazi selaku pengerusi majlis, yang dikasihi Fadil Hormat Datuk Dr. Fazli alias Ko Kerajaan Negeri, yang berbahagia Dr. Rosli Ketua Pemuda PAS Kota Baru, Cik Mi kita yang telah bertugas di flat Bulukubu untuk menyebarkan pengaruh PAS di sini, Saudara Nur Hashim, man kita daripada UMNO yang insya-Allah akan menyertai PAS bersama dengan rakan-rakan dia pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, kalau ikut mengurusi tadi ada pusingnya, hamba pun tak tahu pusingnya lagu mana ni. Yang di setengah jam pusingan ni hamba pun tak tahu adik kakak nak dengar berapa. Boleh jadi kita start dengan kabar-kabar Bailah dululah ya. Takut-takut adik kakak duk ingat hamba tahu mana kabar-kabar tu. Yang hamba pelik kepada Bahilan ni ialah KJI kita Malaysia ni betul-betul sepuluh orang buta. Ikut orang agak tokak dia pergi belakang. Mula-mula kita start cari kapal terbang ni di Laut Cina Selatan. Kalau 101 km daripada pantai Kota Baru tu betul-betul dekat dengan Pelantar Minyak Kelantan. Hamba duk gedebar dah. Kalau jatuh situ sungguh kena tempat minyak kita. Kemudian tiba-tiba lepas kuban di Laut Cina Selatan, dikatakan kapal terbang kita musing alah ke sebelah kiri, ke sebelah pantai barat, ke Laut Andaman, hingga lagi ke Laut Andaman. Lepas tu tak ada di Laut Andaman. Satelit Perancis mengesan satu objek sepanjang 23 meter. Tubik dalam khabar dalam televisyen 23 meter ni sama panjang dengan sayap Boeing 777. Pakat hongga pergi ke sana. Kecuali kapal selam kita Skopin KD Tun Razak tidak boleh pergi ke sana, tidak boleh mari juga ke Laut Cina Selatan, kerana spek dia masa mula-mula buat dulu Skopin tidak boleh mencari, dia hanya boleh pegang. Jadi kalau pergi suruh cari juga, kalau ternampak sebagai objek, maka Skopin akan terus lepaskan peluru, tak boleh nak kawal. Jadi daripada getar tak boleh nak kawal, Skopin KJI Malaysia tak hantar, tambat di Panggar, Sabah. Cari di utara Perth, Australia, ujung Laut Hindia Selatan, Hindia. Kedalaman laut dia 7,000 meter. Jauh dia daripada Perth 3,5 jam naik ke terbang. Cari di sana 2-3 hari kemudian tidak dapat cari kerana ombak besar. Lepas ombak besar cari 23 meter yang dikatakan objek yang dikesan oleh satelit Perancis adalah sare, dalam bahasa Inggeris seaweed, rumpai laut. Rumpai laut tu Kelantan panggil sare lah. Dalam market Siti Khadijah ni ada jual kerabu sare. Sare tu rumpai laut lah, seaweed. Orang Tina duk gagah beli kerana ada kolagen tinggi. Alih tempat
pencarian 1000 meter ke utara, kerana satelit negara mana pula kesan macam-macam objek lagi, termasuk kesan ada limpahan minyak. Padahal kita semua tahu kapal terbang MH370 yang nak pergi ke Beijing ini, dia hanya ada bekalan minyak untuk 8 jam penerbangan. Dengan 8 jam minyak dia ada, siapa ke Kota Baru, pusing balik, Pahungga pula gialah ke selatan, jauh mana dia boleh pergi? Dia ke dia siapa 8 jam tu, siapa ke hujung dunia tu? Ya kita pakat Hungga pergi cari di hujung dunia. Dah Scorpion tak boleh pergi, KD Lekiu pergi, Hungga KD Lekiu lelah jalan. TDM buat kenyataan lepas daripada tu. Satu lagi sebab Scorpion tidak diizinkan nyelai pergi cari sekali dengan saing-saing dia daripada seluruh dunia, ialah kerana Scorpion guna enjin diesel, minyak diesel, tidak guna nuklear, yang menyebabkan dia tak boleh nyelai lebih lama daripada 60 hari. Lemah. Setakat 60 hari boleh, lebih pada 60 hari lemah. Jadi dia tak boleh pergi nyari sekali dengan saing-saing dia. Cari pula situ tak jumpa juga. Hari ini sudah masuk ke 49 hari, hampir 50 hari. Bil belanja tak tahu banyak mana. Lelah ni setengah bil tak siapa lagi. Amerika atas kapal dia, orang tu atas kapal dia, orang ni atas kapal dia, macam berlatih pula. Orang tu heret cari sini, Hungga pergi situ. Orang tu kata duduk sini, Hungga pergi sini. Alik ulu pun cari, alik hilir pun cari, alik jatuh pun cari, alik naik pun cari, atas pun cari, kanan cari, kiri cari, tak jumpa apa sudah. Lagu tu kau kita cari kapal hilang. Musim ni gak habis butir dunia cari. Menunjukkan negara kita tidak ada kecekapan menguruskan krisis. Kita tak ada kepercayaan kepada alat kita sendiri, radar kita. Kalau kita tengok kapal terbang itu musing di utara Kota Baru, maknanya tak jauh daripada Gong Kedok. Gong Kedok sepadan kita dengan Terengganu. Gong Kedok ada Sukhoi, kapal terbang perang daripada Rusia yang kita tempatkan di Gong Kedok. Dengan sendirinya kita ada radar yang canggih. Tak menasabah kapal terbang musing, radar kita tak boleh kesan. Kenyataan mula-mula TUDM sudah beritahu bahawa kapal terbang kita musing. Tidak gialah ke China, tetapi mari alah ke matahari jatuh, alah ke barat. Tetapi dinafikan oleh jurucakap Jabatan Perdana Menteri, Tengku apa hamba lupa nama dia. Ada kenyataan dia. Jurucakap Perdana Menteri menafikan kenyataan sumber-sumber TUDM bahawa kapal terbang MH370 telah berpatah ke sebelah pantai barat. Lepas pada nafi, mengesahkan pula. Mengesahkan, cari pula dia ni. TUDM juga membuat satu kenyataan, sumber-sumber TUDM mengatakan bahawa memang kapal pejuang TUDM telah mengiringi MH370 serta-merta selepas radar TUDM mengesan MH370 telah menukar arah. Dinafikan oleh Datuk Isyamuddin sendiri. Tak ada, TUDM tidak pernah mengesan. Kalau kita kesan selalu malam tu, kita tahu ujung kapal tu gimana. Dah kapal terbang kita tak kesan, radar kita buat tak cara. Kenyataan akhbar pertama Menteri Pengangkutan, pemangku Menteri Pengangkutan adalah jam 11 pagi. Ini yang dipersoalkan oleh kaum keluarga penumpang daripada China. Selepas jam 1.12 pagi 8 hari bulan, pada 7 hari bulannya adalah pembicaraan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, ditambah hukuman penjara 5 tahun. 7 hari bulan petang tu, malam habis pukul 12, 7 lagi, masuk pukul 1 kapal terbang hilang.
Kaum keluarga penumpang Cina tanya, lepas pada hilal 1-12 pagi tu apa MAS buat? Apa Jabatan Perkhidmatan Awam buat? Apa TUDM buat? Dalam tempoh beberapa jam pertama kehilangan MH370. Kalau ditakdirkan kapal perang, kapal terbang TUDM mengekori MH370 kerana pertukaran arah yang tidak diizinkan daripada jadual asal, insya-Allah dengan mudahnya kita dapat mengesan MH370. Tak payah cari sarai pah ke laut Cina, laut India Selatan. Tetapi kerana kita tak cari, tak buat macam tu, sampai hari ni kita tak tahu kapal tu duduk mana. Jadi sebagai sebuah negara yang berdaulat, bagaimana kita mengizinkan negara-negara lain menentukan mana patut kita cari kapal? Kerjasama ya, tetapi biar menasabah, dengan minyak sebanyak tu dah siapa ke ujung tu. Kalau tak ada, apa pergi cari pak ujung tu? Belanja siapa nak bayar? Jadi kalau kita lihat cara Barisan Nasional menguruskan MH370, tentulah mereka lebih lagi tak layak nak menguruskan isu hudud. Perdana Menteri mari Kelantan 2-3 hari lepas. Kemarin dulu dia pergi ke Kedah. Dalam sak khabar hari ni ke? Pagi ni saya rasa, hari ni. Ya, dalam putusan Malaysia, UMNO tidak, Kerajaan Barisan Nasional tak tolak hudud. Dalam Star, lebih kurang berita dia adalah UMNO, Kerajaan Pusat tidak akan melaksanakan hudud. Kenyataan Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia. Saya kira dalam semua sak khabar utama, saya tak beli sak khabar. Saya hanya lihat dalam internet pagi tadi. Ya. Kenyataan Perdana Menteri Malaysia di Kedah. Masa dia mai Kelantan, dia tak kata, dia tak kecek. Di Kedah dia kecek. Dia kata Kerajaan Pusat tidak akan melaksanakan undang-undang jenayah syariah. Kita tidak menolak hukum hudud. Kita sebagai orang Islam menerima hukum hudud. Tetapi kita tidak boleh melaksanakan undang-undang ini pada hari ini. Jadi saya masih sangsi sama ada Jamil Khair berucap di Parlimen atas restu Perdana Menteri ataupun dia salah kecek. Ada juga masa kita salah kecek. Berdasarkan kepada video ucapan Jamil Khair yang menggulung perbahasan ahli-ahli Parlimen, dia bukan berdasarkan ucapan asalnya. Dia hanya terrespon kepada beberapa celahan oleh ahli-ahli Parlimen yang ada pada hari itu, sehingga akhirnya dia kata kalau pah nak kat pah bawa lah, dipanggil dalam bahasa Parlimen sebagai bil persendirian atau private members bill. Kalau nak pah bawa. Kajiannya siapa? Kajiannya apa? Hok suruh adik Haji bawa. Abang Haji tengok saja. Padahal dalam tata cara Parlimen itu, private members bill ni bukan satu perkara baru. Presiden kita Tok Guru Haji Hadi pernah bawa private members bill, undang-undang jenayah syariah ini pada awal tahun 2000. Tetapi dalam peraturan Parlimen, kita boleh daftar usul kita. Usul persendirian ahli Parlimen Kota Baru, usul persendirian ahli Parlimen Kubah Keria, duduk dalam senarai agenda. Adakah dia akan dibenarkan, dibentangkan? Dua syarat. Pertama, menteri kena bangun untuk mengusulkan bil persendirian ini dibawa. Kemudian barulah ia dibawa selepas apa yang dipanggil urus niaga kerajaan, urusan-urusan kerajaan diselesaikan. Tak boleh bawa tengah kajian duduk ada urusan dia, tak boleh. Habis agenda kerajaan, kalau Parlimen tak tutup lagi, boleh bawa. Tapi pengalaman kita lepas dah habis urusan kerajaan, Parlimen pun, speaker pun al-asr, tasbih kifarah, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insa, habis tutup. Jadi duduk saja adalah ketah, tidak ada kesempatan untuk dibentangkan kecuali dengan izin kerajaan.
Bila Datuk Jamil Khair kata selekeh bawa, Perdana Menteri kata tak boleh bawa, jadi marilah keraguan kita. Hak alik kita ni tak ada masalah. Alik Kajian Kelantan ni dia berusaha keras, kita ucap syabas dan tahniah. Tapi kita kena faham juga, walaupun kita tidak nak mempolitikkan hudud, unsur politik dalam hudud tu ada. Tak boleh kita nafikan tak ada unsur politik langsung. Ada politik. UMNO dia duduk balik atas politik tu. Sebab tu bagi hamba, UMNO ni bila hamba sorang lah, minta maaf lah, hamba tak percaya bila UMNO ni. Dalih Jamil Khair kata boleh bawa, Perdana Menteri kacak dia Kedah, Kerajaan Persekutuan tidak mengizinkan, dan dia minta negeri-negeri, pihak-pihak, dia tak kata negeri-negeri, pihak-pihak yang ingin meneruskan pelaksanaan ini supaya meneliti begitu begini. Datuk Mustafa Mahmat buat kenyataan hari ini, mungkin hasil daripada satu forum munakashah, forum muzakarah hudud di Pengkalan Jepah. Boleh jadi hamba baca dalam Malaysian Insider kenyataan Mustafa Petani, iaitu dia kata kita buat muzakarah dululah di antara PAS dan UMNO dari segi hudud. Hamba tidak membantah dari segi nak muzakarah, tak ada masalah. Tapi akhirnya ya, bila kajian kita nak bawa bil ini, tentulah atas keyakinan kerajaan pusat bersedia beri jalan. Ya, kita bukan nak menunjuk kita bawa dia je tolak, bukan. Hamba rasa trik ni habis dah. Trik ni betul-betul kita nak tengok undang-undang hudud ini, jenayah syariah ini boleh diluluskan untuk memberi satu contoh perlaksanaan kepada negeri-negeri lain. Orang bukan Islam, kita bukan nak beragah dengan dia, kita bukan nak beragah dengan DAP, nak siapa beratuk balas dengan dia tak payah lagi, tidak. Nak beragah dengan parti-parti lain, tidak. Kerana Kelantan 95% orang Islam, dan sebahagian besar orang bukan Islam juga menyokong kerajaan yang ada. Kita nak berikan satu pelaksanaan model, contoh. Kalau kita nak jawab hot Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir ada komen 5 hari lepas. Tun Mahathir kata dalam keadaan sekarang, kalau kerajaan Kelantan laksana hudud, dia tidak mencapai maqasid ataupun tujuan objektif keadilan. Keadilan tu kata Mahathir adalah inti undang-undang Islam. Kalau kita buat undang-undang Islam tidak dengan cukup syarat-syaratnya, kita mungkin berlaku tidak adil. Nombor satu, mana jawab tu Dr. Mahathir, demo sendiri tak sokong hudud. Hak lain tu demo adil ke tidak? Yang demo kata, demo faham benar keadilan tu inti kepada undang-undang Islam, inti kepada berkerajaan dalam Islam. Masa demo jadi Perdana Menteri, berapa royalti tergandung Demokrat? Adil ke tidak? Tak usah jaga kau hudud lagi. PT royalti Kelantan demo tak bayar ni, adil ke tidak? Perdana Menteri mari buat pelancaran amanah saham di Kelantan. Kalau kita ambil 4 bilion sahaja daripada duit royalti hak tak bayar lagi, tunggakan. Kerajaan Kelantan masa hamba dulu, hamba ingat claim 12 bilion. Hari ini sudah tentu akan telah bertambah jumlah dia. Kalau kita ambil 4 bilion saja, 1/3 daripada royalti yang terhak untuk Kelantan, kita bagi pada 2 juta orang rakyat Kelantan untuk masuk dalam saham amanah saham tu. Rakyat Kelantan tiap-tiap orang akan dapat 2,000 dalam saham dia. Nak lacak-lacak lepas tu, dia mau bui dulu 2,000 seorang, tiap-tiap rakyat Kelantan, kecil besar, tua muda, Tino Jatan, Melayu, India, orang asli Cina dan segala macam rakyat kita ni, 2,000 seorang, rakyat Kelantan akan dapat daripada 4 bilion duit royalti kita. Nak beritahu hak demo dah buat lah ni tak adil apa dak rakyat. Undang-undang Islam ni kena adil, kena bergatu, kena bergani. Demo sendiri tak berlaku adil. Baik, balik kepada tajuk kita dari segi muzakarah tadi ya. Dari segi muzakarah, dari segi parti lain tadi ya. Amba nak jawab Tun Mahathir dari segi curi.
Curi lah ni tidak macam curi seperti kita fikir zaman dulu. Dulu bila nak cari 4 orang saksi curi, payah nak cari. Kerana orang curi nusuk. Nama lagi curi. Curi dengan cerak ni dia lebih kurang. Meropok lain. Tapi lah ni orang curi dipanggil ragut. Ragut. Orang duduk tengah jalan ramai-ramai pun, grup mari, buat lari beg. Buat lari gata. Siapa-siapa duduk atas motosikal jatuh mati. Duduk tepi jalan, buat turun kereta, orang mari ambil beg dia. Ragut. Dengan cara ragut ada lelah ni, hamba rasa 10 orang saksi boleh jadi akan dapat. Zaman dulu orang curi senyap-senyap, nak cari saksi tak ada. Nak cari 2 saksi tak ada. Lelah ni orang curi depan orang ramai, kita boleh ambil saksi sampai berpuluh-puluh orang. Jadi hamba yakin kalau kita laksana undang-undang hudud ini, ragut ni dengan sendiri tak ada. Hok ambil rapah beg orang tengah jalan dengan depan-depan ramai orang ni, orang ramai ni tak ada dengan serta-merta. Dia balik jadi curi hok sepuluh zaman dulu balik. Selamat dah orang kita daripada jenayah ragut, daripada jenayah curi tengah-tengah orang ramai ni, daripada menjejahkan siapa orang mati jatuh motosikal, mati kerana tekok dia kena tarik ke rata, macam-macam cara, tangan putus kerana ambil gelar dia, macam-macam. Jadi sekurang-kurang kalau Kelantan diizinkan untuk melaksanakan undang-undang hudud ini, yang Dr. Fadli kata kita telah bersedia, hamba yakin dia berkecek tu lillahi ta'ala, makna sedia sungguh. Mana kalau esok diberi peluang, kita boleh buat sungguh, tak ada ragu-ragu lagi. Baik, kalau lagu tu bapa tak boleh beri pada peluang pada Kelantan. Kalau UMNO nak muzakarah, kita PAS juga telah buat keputusan dalam mesyuarat kita baru-baru ni. Nombor 1 sekali, kita minta kepimpinan Kelantan cerak molek dengan kerajaan pusat. Ambil kecerapan dulu, dia izin sungguh ke dia walau-walau. Bagai ni boleh kita ambil kecerapan dengan cara pemimpin kita pergi jumpa dengan Perdana Menteri, royak ke dia, lepas tu tulis surat ke dia, dia jawab kata yola, molek, kita boleh bawa. Kalau dia kata dok, pakai tayar surat tu selalu, tak payah apa panggil banyak makuk pinggan. Rakyat Kelantan dan rakyat Malaysia ni hamba percaya 100%. Dia yakin PAS dan rakyat Kelantan ni committed dengan undang-undang jenayah syariah 100%. Isu nak mendapatkan komitmen, kepercayaan rakyat, kesungguhan kita, hamba rasa tidak berbangkit pada peringkat ni. Lelah ni orang nak tengok dia dilaksanakan dan cara yang membolehkan ia dilaksanakan. Bukan sahaja kita main tarik tali, dan saya tidak kata kerajaan Kelantan main tarik tali, tetapi setakat hamba jumpa rata-rata orang sudah masuk tahap baru, fasal baru, iaitu fasal untuk kita melihat pelaksanaan, bukan fasal untuk kita menunjukkan siapa nak bawa, siapa tak si bawa, siapa menentang, siapa setuju. Dari segi hak menentang ni kita tahu UMNO ya itu lagi. Kita tanya ahli UMNO, bapa dia jadi ahli UMNO? Pasal dia tak meting pada undang-undang Allah, hukum Allah. Kalau dia meting ke hukum Allah, serta-merta dia lari honggar tinggal UMNO. Hari tu, saat tu juga, kalau dia takut Tuhan sokong UMNO, sedangkan UMNO ni tak sih melaksanakan undang-undang Allah sejak daripada mula-mula UMNO jadi lagi, tak ada seorang habuk nak ikut UMNO. Dia ikut UMNO juga ni kerana memang setengah orang kita dia berasa tak ada masalah tidak melaksanakan undang-undang Allah SWT. Jadi keputusan kita hak lain, kita jumpa dengan rakan-rakan kita DAP baik, PKR baik. Jadi saya nasihat rakan-rakan kepada DAP tak usah duduk lorak sangat lah, tak usah duduk latos sangat. Ini kita semua tahu dah UMNO cara dia main lagu mana, kita tahu dah. Jadi kita masuk era kematangan. DAP pun kena masuk sikit dengan permainan sepak terajak UMNO, PAS pun kena masuk sikit, orang lain pun kena masuk sikit. Kita duduk bicara nak beranak kita lagu mana. Kalau UMNO tak boleh memecah belahkan Pakatan Rakyat dengan isu hudud ni, dia kira habis dah nyawa dia, kira habis dah. Kalau kita baca kenyataan Tun Mahathir, walaupun Tun Mahathir tak betul terang, kenyataan dalam blog dia yang terbaru, dia kata ingat-ingat parti berkuasa boleh jadi demo tak boleh dikalahkan dalam pilihan raya. Kalau dalam bracket amat nak tambah tak, kerana cara-cara penipuan. Ramai orang kata UMNO duduk gagah lah ni kerana orang Melayu sokong dia. Tak betul. Bukan 100% orang Melayu sokong dia. Kelantan negeri orang Melayu, UMNO kalah, kursi lebih kita.
Dia tak boleh mengetah Kelantan. Terengganu, tempat orang Melayu hampir 100%. Dari segi kursi dong, tingkah 2 je. Menunjukkan bahawa bukan bulat orang Melayu sokong dia. Apa yang boleh dia menang? Dia boleh menang 2 kali. Undi pos 15 kursi parlimen ada undi pos. Jadi undi pos ni undi awal, undi tentera, undi berapa. Hak demon ini kita semua tahulah cara-cara dia. Bagaimana dia mengundi, tidak bebas sebagai ramai-ramai. Menang di kursi ni macam Datuk Stopa sendiri menang, macam Datuk Anwar Musa menang. Demon ni benar di tempat hak kem askar dia. Tempat kem askar dia menanglah dia. Kerana askar ni tak tahulah lagu mana cara, jadi undi lebih ahli UMNO. 15 kursi parlimen. Kalau kita buat 15 ni tidak segagah mana UMNO. Jadi kalau kita pecah masa ni, amba rasa soroklah UMNO. Siapalah maksud dia, siapalah hajat dia, kok dia cari butir kudis selama ni hak mana so. Jadi dalam melayari hasrat kita melaksanakan undang-undang Allah SWT lillahi ta'ala, kita kena mengambil kira semua faktor-faktor ini. Dan kita nak kejayaan, kita tak say lalu kok jalan belekok-lekok, tak ada kejayaan. Kalau lalu tu tak boleh kejayaan, dulu pada pendapat ambo malam ni dan malam-malam lain pun ambo suka betul kan. Bukan kita nak menolak undang-undang Allah SWT. Kalau kira nak tolak, ambo ni alhamdulillah salah seorang yang terlibat sikit sebanyak membantu LA pada masa tu, Tuan Haji Allahyarham Haji Idris. Kalau kita nak tutai budi, nak balas antara jasa-jasa orang tua kita yang telah mendraftkan enactment hudud, salah seorang amba rasa paling besar jasa dia Tuan Haji Allahyarham Tuan Haji Idris Osman, bekas LA Negeri Kelantan. Dia duduk bawah AG, tetapi dia buat draft ini dengan sungguh-sungguh. Dia hadir dalam penjelasan penerangan-penerangan. Habis dia mesyuarat, kita duduk sekali bincang. Habis mesyuarat, kita bincang. Ambo tidak dalam jawatan kuasa, duduk luar, tapi beri semangat pada dia, pergi jalan sekali dengan dia, Kuala Lumpur sekali dengan dia, jumpa dengan lawyer-lawyer, bincang sekali untuk mendraftkan enactment hudud. Lepas pada tu Haji Idris disukarkan ke JAKIM. Lepas tu dia letak jawatan jadi pengurusi Hizbah yang pertama di Terengganu bila kita mengetah Terengganu. Datuk Haji Idris digantikan oleh seorang legal advisor lain, hamba tak saya sebut nama dia pada malam ni. Legal advisor tu tahun 93, Datuk Rahim ada sini malam ni, hamba rasa dia masih setiausaha politik masa tu ya. LA masa tu dah buat satu pandangan kepada Kerajaan Kelantan pada Tok Guru Nik Aziz, Tok Guru Menteri Besar masa tu. Datuk Haji Halim adalah pengerusi jawatan kuasa teknikal pelaksanaan syariah. Pandangan dia adalah mengguna pakai perkara 76 Perlembagaan Malaysia, iaitu memohon izin parlimen untuk mengizinkan Kelantan mengguna pakai enactment jenayahnya sendiri ya. Tetapi atas sebab-sebab perhitungan tertentu yang telah diambil oleh pimpinan pada masa itu, pandangan ini telah diterima tetapi tidak dikemukakan ya. Tidak dikemukakan. Dan oleh kerana kita ada pilihan lain. Pilihan lain ialah kita mengetah sendiri. Bukan kata bila kita mengetah tu serta-merta kita boleh buat, tidak. Tetapi bila kita mengetah, perkara pertama yang kita boleh buat adalah menghilangkan halangan-halangan untuk rakyat Malaysia ni faham Islam. Dalam bahasa Quran dipanggil sebagai tasuddun an sabilillah, yasuddun an sabilillah, saddun an sabilillah. Dalam surah Al-Kafirun kita baca pagi Jumaat, malam Jumaat, rakaat yang kedua sembahyang Isyak. Rakaat pertama kita baca surah Al-Jum'ah, rakaat kedua surah Al-Kafirun, surah Al-Munafikun, minta maaf. Dalam ayat 3 kalau tak silap saya, perkara-perkara yang menghalang manusia daripada jalan Allah. Kalau kita buat kaji adalah Quran, ada 3 benda sekurang-kurang. Nombor 1, kuasa. Dengan kuasa lah dia guna orang supaya tak faham Islam. Nombor 2, duit. Dia guna pitih dia, brim, bram, brum, brem, macam-macam. Mari pilihan raya brim, mari go tu bram, mari go tu brum. Orang ni pun brum dia lagi tu. Lepas pula kita kena kayuh pula. Kelantan ni alhamdulillah ambil pitih, upai tak makan. Negeri lain upai pun makan, pitih pun makan. Ngangor-ngangor nyakak ke kain.
Nombor 3, media massa. Ini dalam Quran. Yashtaruna bi ayatillah. Nombor 4, ulama baru ambil ingat. Ayat yang mau baca tadi lebih kurang ayat 43 44 surah Al-Baqarah. Kalau adik kakak buka Quran, surah Al-Baqarah ayat 40, Tuhan start selalu cerita Bani Israel, cerita orang Yahudi, cerita kaum Nabi Musa. Antara lain yashtaruna bi ayatillah samanan qalila. Orang alim ulama jual ayat Quran dengan harga murah. Jadi UMNO pegang alim ulama, pegang ustaz-ustaz setengah, buat kuda dia setengah jadi bertanding 3 penjuru, setengah bergotu, setengah berani pilihan raya baru ni, setengah masuk ngepeng kampung-kampung, setengah pondok berapa benda hamba tak ingat dah. Lepas pilihan raya raih guyuk habis, jatilah berapa semua. Baik, ini semua berlaku kerana 4 perkara tadi. Kuasa digunakan untuk yasudun an sabilillah. Apa nama ni, duit. Nombor 3, media massa. Nombor 4, dia gunakan ustaz-ustaz hak boleh beli untuk ngepeng bagi pihak dia. Jadi kalau kita boleh meretah Malaysia, walaupun kita tak boleh 100% melaksanakan hudud serta-merta, tetapi kita boleh menghilangkan perkara-perkara yang menyebabkan orang tak faham dengan agama. Utusan Malaysia tak jadi sebab utusan learning. TV3 tidak tubik muka kita, suara dia tak ada dah lah. Tubik muka kita, suara kita lah. Tubik muka hak comel dah lah. Dah. TV1, RTM, gapo sekolah, universiti, gapo pun akan diselaraskan mengikut kehendak untuk mengembangkan pengaruh dan kefahaman Islam. Jadi hak mana mustahak dalam percaturan politik keislaman kita ni? Hak mana mustahak? Mustahak kita ada kuasa, walaupun sikit kuasa tu. Saya teringat satu kata-kata seorang ulama. Dia kata kalau mu ada kuasa sikit, itu lebih baik daripada kebaikan-kebaikan lain, daripada 1000 kebaikan lain. Kita tengok Kelantan saja. Bila kita ada kuasa, alhamdulillah. Kita tengok di Selangor, bila ada kuasa, masjid-masjid kita boleh makmurkan. Mula Tok Guni Aziz nak pergi masjid di Selangor, tak boleh. Nak jadi terimeh, tak boleh. Nak masuk duduk saja. Nak berkhutbah, tak boleh. Tapi lah ni, alhamdulillah, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, tiap-tiap minggu, ustaz-ustaz kita boleh masuk ke masjid-masjid. Orang kau ramah, orang kau faham, orang kau memakmurkan masjid. Jadi bukan nak melemahkan tindakan kerajaan, tetapi kita nak suruh hudud kita ni duduk atas apa yang tidak boleh dicederakan, tidak boleh di orang buat main. Supaya Tok Guru kata kalau lampu tu merah, dulu nak lagu mana? Dr. Fadli pun dah sebut tadi, kalau kita tak gerak, biar dulu. Tapi dia tetap ada dalam keyakinan kita, azam kita, nawaitu kita, dan agenda kita. Dan insya-Allah satu masa, sebagaimana royalty tak boleh, tapi satu masa hamba raya belum pilihan raya, satu sahaja cara kita boleh ambil royalty kita ni ialah dengan ada kerajaan pusat. Dan kalau adik kakak Pak Kota Baru, dia canggih sikit. Ada satu orang budak muda, dia tulis Poor Malaysia, Rich Malaysia. Malaysia yang kaya, Malaysia yang sesak. Malaysia kaya, Malaysia sesak. Lagu mana? Kaya petroleum. PT petroleum ni 48% jadi hasil negara kita. PT Malaysia lala ni hasil Malaysia, pendapatan kerajaan Malaysia. Kalau dia duk belanja bagi BRIM, bagi berapa tu, 48% hasil negara adalah daripada royalty. Mana minyak tu dikeluarkan? Oleh Pak Butir Negeri saja. Pak Butir Negeri saja. Cuma Perdana Menteri kemudian ni kata faham pun ada juga. Tapi pengeluaran sebenar Pak Butir Negeri. Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu. Pak Butir Negeri ni sahaja mengeluarkan minyak menjadi hasil negara 48%. Tapi Pak Negeri ni sendiri lagu mana? Sesak bangar. Kelantan sesak. Bukan rakyat sesak, rakyat orang kaya pun ada. Tapi rakyat orang sesak pun ramai lagi. Jangan main-main. Rakyat orang susah nak makan pun ramai lagi. Rakyat masuk hospital tak boleh nak bayar pitih, periksa doktor pun ada. Ni nak mari pula PTTA, perjanjian Trans-Pacific. Obama akan mari ke negara kita, akan jumpa Perdana Menteri kita.
dan pakak bimbel belaka kerana takut Perdana Menteri kita ni duduk dalam poket Obama. Nampak gagah berani, tapi masuk dalam tu kata gegah. Gawe dia Obama nak tanda tangan PTTA. Kalau kita tanda tangan PTTA, Mahathir sendiri, bukan yang kata, Mahathir sendiri kata ini adalah penjajahan baru dan nak merdeka daripada penjajahan PTTA oleh Amerika ni bila umur kita ni tak boleh merdeka dah. Kita tengok dalam sejarah kita, Melaka asal, Singapura asal, Pulau Pinang asal. Asalnya pula kita hak negara kita, hak raja-raja kita. Tapi nya kecek kat orang putih. Orang putih kata kita nak sewa sebentar. Sewalah Pulau Singapura, bui sewa pada Raffles, bui sewa Pulau Pinang. Apa jadi? Akhir semua tanah Melayu ni termasuk Sabah Sarawak dijajah oleh orang putih. Hanya dengan perjanjian perdagangan asal. Hak awak mari ni adalah syarikat Hindia Timur British, Inggeris masa tu. Syarikat Hindia Timur Belanda, syarikat Hindia Timur Begotu, syarikat Hindia Timur Begani. Akhir habis negara-negara rantau ini dijajah dengan bentuk perjanjian perdagangan. Itu zaman dulu 400 500 tahun dulu. Ulai balik dengan PTTA. Malah ni yang ambil secontoh saja dari segi rawatan kesihatan, obat kanser. Obat kanser dalam perubatan dia ada panggil ubat generik. Ubat generik ni adalah ubat ia tidak asli tapi serupa asli 100%. Ubat generik ni boleh dijual dengan harga lebih murah untuk orang sakit hak sesak tak ada pitih. Macam ubat kanser generik ni 1,200 1,500 untuk satu rawatan. Kalau tidak generik sampai 30,000 satu rawatan. Jadi Amerika nak dengan PTTA ni Malaysia tak boleh jual obat generik, obat hak tidak asli tetapi sama kualiti dia dengan obat asli. Nak beli obat, beli hak mahal 30,000 tadi, tak boleh beli hak 1,200. Jadi bila kita sudah tanda tangan PTTA, kita farmasi kita tak boleh, mana-mana farmasi dalam negara kita jual obat generik. Kalau kita jual obat generik, kita boleh disamai, negara boleh disamai. Dan di bawah PTTA ini beberapa negara dah kena samai. Bukan main-main. Bukan kata tanda tangan sepopok kita pas senyap, tidak. Dia ada satu mekanisme untuk mendakwa negara-negara tersebut. Jadi rakyat akan kohalelah. Orang hak kaya sakit tak apalah. Orang sesak sakit ramai adalah rakyat hamba. Hak depan mata hamba sendiri. Hari ni masuk hospital, doktor kata kena letak duit 16,000 dulu. Macam saudara Nasir Kampung Cina, hamba masih ingat lagi. Orang tena dia mari tiap-tiap di pejabat, Datuk, tok lelaki sakit Nasir, anak dia 2 orang, apa nama ni, OKU, 2 orang besar tubuh tapi pagar rumah tu habisnya, kocok dia cabut habis pagar. Duk jual kerupuk dalam pasar Siti Khadijah. Doktor nak 16,000, tak ada 16,000, tak ada rawatan. Hamba bui cash ke dia, duduk dalam peti pejabat hamba sebagai esko kebajikan. Hamba ada boleh simpan cash, hamba bui ke dia cash 10,000, tak ada cash, bui cek 6,000, buat pergi ke doktor, esok tak ada cash, cek mati Nasir. Itu masuk obat generik duk ada lagi. Dia obat generik ni tak ada, kau ramai lagi lah orang kita, rakyat kita yang akan dinafikan peluang dia untuk dirawat, dia berikan ubat-ubat rawatan. Jadi kesan dia besar, bukan main-main. Adik kakak tak faham lagi tak apa, tapi kena dengarlah hak Mahathir kata. Mahathir kata ni bahaya. Jadi kalau salah Najib ni tanda tangan PTTA tambah dengan GST, saudara Murtazi kata ada dah bimari. Memanglah lagu tu pasal kuat kuasa 2014, April 2014 tu efek dia daripada tahun kewangan lelah ni. Akademik ini pada tahun April 2014. Bukan kata 2014 tu baru start dah, lah ni dia boleh start dah. Cuma sebagai permulaan dia akan kononnya kecualikan beberapa perkara, zero rated lah, berapa semua, makanan dan lain-lain. Tapi akhirnya dia akan kena sana, kena sini, kena situ, kena sini juga. Walaupun atas nama makanan tu kita kata free, tetapi nak boleh ke makanan mari, gandum lah berapa lah, naik lori lah berapa lah, jadi ke GST juga. Jadi soalannya ialah
Bila 4 butir negeri tadi, pengeluar minyak utama sesok, Kelantan sesok, Terengganu sesok, Sabah sesok, Sarawak sesok. Di negara lain dalam book ni, Malaysia Rich, Malaysia Poor tadi, tujuan hamba rakyat tajuk ni supaya kalau boleh PAS Kota Baru ke, Pemuda Kelantan ke, panggil penulis buku ni, tolong edar, tolong sedarkan rakyat Kelantan. Dia terjemuh hak buku Malaysia Rich, Malaysia Poor tadi dalam bahasa Melayu. Jadi dalam bahasa Inggeris pun ada, bahasa Melayu pun ada. Baik. Di negara lain, negeri pengeluar minyak ni ada saham dia, ada equity, ada share. Bukan tunggu royalty cokor, demo tak beri saja. Demo beri boleh. Demo makan, demo sore, kita kawal tengok pah. Dari segi petroleum, adik kakak, ambo baca satu buku. Ambo nak menitih mata tidaklah, tapi ambo rasa sedih. Ambo nak kongsi kesedihan dengan adik kakak. Singapura, negeri jiran kita, dia tak ada minyak wala setitik. Bukan setakat minyak bezeng dia tak ada. Minyak sawit tak ada. Minyak litoh tak ada. Minyak gamak tak ada. Minyak nyor tak ada. Minyak apa lagi tak ada belaka. Tetapi dalam buku ni kata Singapura 5 perkara dia paling advance dengan semua negara Asia. Yang pertama, dia ada storage, simpanan minyak mentah dan minyak diproses yang paling besar di Asia. Dia gali tanah dia, bumi Singapura hot spring kecil kekeh tu, dia gali lubang, dia simpan minyak dalam tu. Nak beli minyak kena pergi Singapura. Dia adalah hub trading petroleum di Asia. Shipyard dia ambo boleh kejap sikit shipyard ni, apa ni, dermaga untuk buat jack-up atau pelantar minyak. Lepas pada ambo tak ada dalam esko, bacalah masalah industri minyak, termasuk shipyard nak buat pelantar minyak. Rupanya dalam dunia ni queue nak buat pelantar minyak, kerana negara-negara ni ada semua hak baru jumpa minyak. Jadi kena queue 3 tahun baru boleh satu pelantar, 4 tahun baru boleh satu pelantar. Antara pelantar minyak yang paling besar dermaga dia di dunia di Pulau Batam di Singapura. Kena queue, dan harga dermaga, harga pelantar minyak yang dibuat di dermaga Batam ni 30% lebih mahal. Tapi dunia queue. Malaysia tak ada seperti hekor habuk pelantar minyak, apa nama ni, shipyard untuk buat pelantar minyak. Kita import, kita beli daripada China. Lebih terkejut lagi hamba bila hamba cek di China, kebanyakan dermaga besar macam Sosco di Shanghai, macam Liuhe di Harbin, dermaga dia besar. Dunia mari order pelantar minyak. 30% saham dermaga-dermaga ini dimiliki oleh kerajaan Singapura. Sedih hamba. Kita di Kelantan nak buat sebutir supply base, apalah ni tak boleh. Padahal minyak kita sangat dekat dengan Kota Baru. Baru nak tubik ni, lapai telaga minyak ni betul-betul muka air kita. Tapi nak cari supply base butir tak ada. Jadi kita bukan saja nak royalty, kita nak nikmat daripada industri minyak. Kalau Singapura boleh jadi hub, boleh jadi tempat simpan minyak, boleh jadi tempat buat pelantar minyak, bapa tempat kita ni, negara kita tak ada sekeping habuk. Jadi ni adalah kerana pemimpin kita tak cana dalam menjanakan ekonomi berasaskan minyak. Negara lain yang berkata ada equity. Kalau kita boleh tuntut diberikan equity, dan ni masa, minta maaf lah hamba kecek lebih sikit tajuk minyak, bukan nak ajar kajian tak, hamba nak berhabis tugas hamba, iaitu ni masa dia. Kerana bila ordinan darurat 1960 ditarik pada bulan November 2011 oleh Datuk Najib Perdana Menteri Malaysia, Sabah dan Sarawak tidak lagi terikat pada pandangan hamba dengan Akta Petroleum tahun 74. Kita boleh rombak balik Akta Petroleum 74, tapi kita kena agresif sikit. Kalau kita duduk dia cokoh, tak mari bagi tu. Tapi kalau kita tunja, Nabi Ismail nak boleh tubik air, tunja dulu. Hajar nak boleh ke anak dia buat tubik air, hingga Safa Marwah, sehingga ulama kata erti tawakal tu sama dengan erti hajar. Lagu mana hajar hingga, dia hingga bukan kerana tidak tawakal, 100% tawakal pada Allah SWT, tapi usaha buat. Usaha berapa hajar, nak pergi cari lain, anak duk cokok sini, nak tinggal anak tak boleh. Hinggalah di antara bukit Safa Marwah kering, kerah kekung batu, nak ada air mana. Tapi
ikhtiar tu kena buat, tawakal dengan hati, ikhtiar dengan anggota badan. Lepas pada tu barulah Nabi Ismail tunja bumi, Jibril buka dengan sayap dia, tubiklah air. Maknanya kena tunja juga. Kalau tak tunja, tak ada gapo sekarang. Dan semua nabi-nabi lagu tu belaka. Siti Maryam bila dia mengandung, lari daripada kampung dia, nak boleh buah kurma tu, sakit alaiki rutaban janiyya, mu kena kocok pokok kurma. Kalau mu tadah tangan saja boleh juga, tapi Tuhan kata mu kena kocok. Nabi Nuh nak selamat, kalau pegang buah di batas kurma pun Tuhan boleh beri selamat. Anak beranak dia, orang mukmin hok sekali dengan dia, pegang di batas kurma belaka boleh, tapi Tuhan suruh buat kapal, suruh buat teknologi, suruh ada persiapan. Bapa tu kena kaedah agamanya lagu tu. Tawakal satu hal, tapi ikhtiar mu kena buat. Jadi dalam tajuk royalty ni, kita kena tuntut negeri-negeri ni dia beri equity, dia beri sahat. Kerajaan Malaysia dia dapat pitih sekurang-kurang 3 kara daripada minyak. Lepas tu dia guna pitih tu bazir ikut dan dia pergi melawat luar negara, macam orang kritik dalam parlimen Muhyiddin Yassin, dia bawa 18 orang pergi melawat di Dubai, pergi main golf di Dubai. Rosmah naik jet eksekutif pergi ke Qatar, orang tu pergi melawat situ, orang ni pergi melawat sini, habis saja pitih rakyat, hasil tak ada. Mana pitih? Pitih tu ambil daripada duit royalty kita. 3 cara kajian pusat dapat pitih kita. Yang pertama dengan petroleum ni, dengan minyak. Yang pertama cukai minyak. Bila Petronas dihutang, kena bayar cukai. Kerajaan negeri saya habuk tak boleh. Lepas tu dividen, oleh kerana dia ada saham, bila Petronas hutang jual minyak kita, jual minyak Kelantan, jual minyak Terengganu, bagi untung kepada kerajaan pusat. Kita tak boleh sekarang habuk kerana kita tak ada saham. Jadi kita kena tuntut saham kita dalam Petronas 2% ke, 1% ke, 3% ke, berapa peratus ke, biar ada belaka. Sabah ada sikit, Kelantan ada sikit, Sarawak ada sikit. Baik, yang ketiga, lain daripada dividen, lain daripada cukai, adalah royalty. Royalty 5% ke state, 5% ke federal. Tapi 5% ke state ambil buh dalam cupuk dia belaka. Jadi Kelantan tengah-ngong. Baru ni yang bawa kecek di Sabah, ada satu soalan. Jadi yang berkata Kelantan adalah negeri anak tiri. Sejak daripada dulu siapa gini? Anak tiri UMNO Kelantan. Dia beri ke Sabah 5%, beri ke Sarawak 5%, beri ke Terengganu 5%, beri ke Kelantan tak beri sehabuk. Jadi Mahathir kata adil lagu mana ni? Kalau adil sengerti, belum dah hudud ni tak boleh nak buat kerana takut tak adil. Hang dia mau nak berlaku adil, beri minyak kawan, royalty kawan ni. Baru dia mau adil. Kalau royalty kawan dia mau tak beri, nak adil lagu mana? Jadi dalih saja. Mahathir ni guna dalih dia untuk mempermainkan hudud. Dia ni tua grebel dah, masa dia duk gagah mula dia lawan congek ekor, tua ni kukuk lagi. Kalau dia tak kukuk pun merasa molek sikit. Akhir sekali pusingnya ada ke pusing kedua, pakai tak ada lah dah. Pakai so pusingnya lah dah. Nak bagi borang lepas ceramah boleh. Kau nak bagi lah ni boleh juga. Majlis kita ni kerana saudara-saudara kita daripada Pelik Bulu Kubu ni masuk PAH, alhamdulillah. Kita doa semua supaya saing-saing kita ni jumpa dengan jalan betul. Kita orang PAH 100% yakin dunia akhirat perjuangan PAH ni satu-satunya hak betul dalam politik negara kita ni. Kerana kita terima Islam syumul. Kita tak ada bagi-bagi Islam. Hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat, hak ni boleh terima, hak ni tak boleh terima. Kita terima habis. Hak mana ada dalam Quran, walaupun buah zaitun sekalipun, walaupun buah tamar, tak usah ke undang-undang hudud, tak usah ke hakimiyah, buah sekalipun, kalau ada dalam Quran kata buah ni berguna, kita yakin, kita berimeh buah tu berguna. Kalau dia kata ikan tu baik, kita kata ikan tu baik. Macam dalam cerita Nabi Musa. Oleh kerana kita start dengan Bani Israel tadi, cerita Nabi Musa. Hari ni hari Jumaat kita baca suratul Kahfi. Nabi Musa dia jalan nak cari tok guru, nak cari Nabi Khidir. Dia dengan anak murid dia, 2 orang. Gapo bekal dia? Bekal dia adalah al-hut. Quran tak guna perkataan lain, dia guna hut. Dalam Arab ikan ni samak pun ikan kembung samak. Kalau kita pergi di pasar Madinah ada suq samak, kedai ikan. Adik kakak pergi umrah pagi semaya saja tak makan sikit abuk, amo rasa tak kena juga.
Amo royak saya bahawa bila kita pergi Madinah ni, lepas pada sempurna ibadat kita, semaya Jumaat tak tinggal, kita wisalah kepada Rasulullah, kita i'tikaf, kita baca Quran, kita selawat, kita ziarah Baqi', anggaplah Nabi ni hidup lagi. Bila Nabi hidup lagi, tak kira lah tetamu mari, dia tak jamu nasi, dia tak ajak makan, dia tak ajak buah. Nak makan rumah Rasulullah pun tak ada dah. Kita carilah kedai-kedai asli Madinah. Bila kita cari kedai-kedai asli Madinah ni, kita anggaplah Rasulullah jual ajak kita. Kita makan sekali dengan Rasulullah. Jadi antara kedai yang ada di Madinah ni, suka samak, kedai ikan. Dia goreng ikan. Kita pilih ikan mana, belebok dia goreng dalam kuali besar dia. Tetapi Arab tak panggil samak kalau ikan tu besar, dia panggil hut, ikan besar. Dalam kamus kata big fish. Nabi Musa dia bawa bekal dia ikan, bekal jalan dia ikan. Jadi bila kita orang pah, saudara kita masuk pah, hatta makan ni dalam musafir tu, ikan tu pun molek-moleknya kita tiru. Kita tak boleh nak cari ikan kedai, kita beli ikan sarding, bubuh dalam roti, makan ikan juga. Kerana dalam musafir, Nabi Musa makan ikan, disebut dalam Quran. Amba buka buku-buku, gapa dia lebih ikan ni. Biar Nabi Musa ni banyak-banyak makan ni, dia bawa ikan. Bapa tidak bawa daging. Kita ada daging kering, kita ada daging serunding, apa nama, sambal daging. Bapa tak bawa sambal daging. Nabi Musa, bapa dia tak bawa daging lembu, daging kambing, dia bawa ikan. Kerana dalam perubatan dikatakan ikan ni bagus untuk hilangkan lenguh-lenguh tubuh. Lepas tu bagus untuk jantung, bagus untuk otak, bagus untuk mata, bagus untuk hilang serabu. Jadi menasabahlah Nabi Musa bawa ikan. Nak rayaknya comelnya Quran, moleknya Islam, sehingga bila kita hayati kata-kata dalam Quran tu, semua benda tu bergegar belakang. Jadi rugilah ahli-ahli UMNO, adik kakak duduk dalam UMNO lagi tak si nak terima perjuangan Islam yang dibawa oleh PAH. Kerana Islam yang kita bawa ni daripada Nabi, daripada Quran. Kalau salah mana PAH dengan Quran, adik kakak bawa mari, kita boleh betul balik kalau ada salah. Tapi kalau adik kakak salah, duduk dalam UMNO, PAH nak mati dengan salah, astagfirullahalazim. Jadi cik ni mama apa nama ni, Hashim dengan geng-geng dia, mula bulu kubu ni yang mau ingat payah lah, kira kubu lah, flat bulu kubu ni kubu sungguh lah. Kerana orang ni teringat jasanya flat ni hak UMNO buat, padahal lah ni bawah kajian tu guru, bawah kajian PAH dah, tapi dah UMNO dulu lagi, dia ingat UMNO lagi, terbalik kuat. Jadi kalau kira ini kak, kalau kapung lain lah, dia boleh hambak lah tu kira-kira kalau nak balah. Tapi kajian Tok Guru ni, masa dia masuk pejabat MPM pun masih ingat lagi, seorang staf pun tidak dibuat, kecuali setiausaha sulit ditukar dalam SUK juga. Kerana kita mari ni tidak nak buat nyanya kepada rakyat jelata kita. Dan akhirnya hari ni ambo suka cerita saing-saing daripada flat bulu kubu ni boleh masuk PAH, alhamdulillah. Dan Cik Azmi kita, Min kita juga banyak membantu bertengkuh lumuh di sini. Dan daripada sini kita harap ramai lagi saing-saing kita boleh bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Hamba rasa berberhenti di situ, takut pengerusi ada atur-cara yang lain. Datuk Warahim pun sudah mari, kalau dia nak berucap ke lagu mana. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.